أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang kita masih bersambung lagi dalam kitab Masalah Muwafiq dan Masbuq. Jadi kita sambung muka surat yang ke-11. Muka surat yang ke-11 iaitu contoh-contoh dan gambarannya. Contoh-contoh dan gambarannya. Sebelum tu kita ulang balik. Apakah yang disebut muwafiq tu? Muwafiq benda apa? Yakni sempat 27 saat. Masbuk? Tak sempat. Tu je. Nak bagi faham tu je. Kalau faham tu senanglah. Sebab apa? Nanti hukum masbuk, muwafiq. Hukum masbuk dan muwafiq. Jadi dia sebut yang tu je. Jadi saya mintalah untuk ada volunteer 2 orang. Kita nak buat praktikal. Boleh tak? Sambil-sambil kita belajar lah. Volunteer 2 orang. Jadi kita nak bagi mudah faham. Kalau kita cakap macam ni tak faham. Jadi kalau kita buat praktikal tu jadi nampaklah sikit. Boleh? Apa kita belajar, insya-Allah. Volunteer. Tak apa, kita belajar, sama-sama kita belajar, insya-Allah. Okey. Okey, jadi cuma tengoklah, kita praktikal. Dia ada 2 contoh. Contoh yang pertama, seorang makmum muwafiq sedang bersembahyang berjemaah. Contoh seorang imam, haji imam, ni makmum. Okey, muwafiq. Jadi imam angkat takbir. Okey, lepas tu angkat takbir sekali. Boleh. Contoh. Okey. Jadi yang ni muwafiq. Jadi muwafiq ni dia sempat dengan imam tara mana? Lawan mana? 27. Lepas tu pula kita tengok imam qiyam berdiri tegak daripada sujud. Yang kedua sudah rukuk, maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam, termasuk kepada rukun yang keempat. Dari sekali, makmum muwafiq sedang sembahyang berjemaah sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud. Yang kedua, dia sudah rukuk, maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu
kerana ketinggalan daripada imam sebelum masuk kepada rukun yang keempat. Jadi Haji sujud yang kedua. Okey. Sujud yang kedua. Jadi tak apa, Haji sujud. Jadi dekat sini dia tak habis baca lagi. Contoh, dia tak habis baca lagi. Lepas tu rukuk. Okey, lepas tu Haji terus bangun, berdiri. Ini sujud yang kedua, terus berdiri. Okey. Jadi dekat sini apa dia? Dia dapat rakaat. Okey, habis. Itu satu contoh. Yang kedua pula, seorang makmum muafiq sedang sembahyang berjemaah, sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan sudah rukuk, hukumnya juga mendapat rakaat itu. Jadi Haji sujud. Ni sujud yang terakhir ni. Sujud. Okey. Jadi ni makmum rukuk. Haji tu tahiyat akhir. Jadi sebelum Haji bangun tahiyat akhir tu, maka dia tidak batal. Tu dua contoh. Okey je. Sudah. Okey. Saya dapat rakaat ni jadi. Dapat rakaat. Tapi kalau Haji bangun dulu, jadi imam batal. Sebab apa tak rukuk? Bukan hanya bangun daripada rukuk, dia tak dah terlepas rakaat. Ya? Tak, yang ni masalah masbuk muafiq. Sebab yang ni sekarang ni masbuk tu muafiq ustaz. yang ni ke masbuk. Muafiq. Muafiq. Dia kena baca sampai habis. Ialah sebab hari tu kita baca teori muafiq, tapi yang ni buat contoh, jadi nampak sikit. Tak apa, nanti ke depan ada lagi. Tak bangun je. Okey. Okey, kedua contoh di atas bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak 3 rukun. Makna kata tak terlepas. Kemudian daripada imamnya, belum lagi masuk ke rukun yang keempat. Sebagaimana contoh-contoh di atas itu, bahawa rukun-rukun yang renggang ataupun jarak makmum dengan imam ialah 3 rukun yang dikira daripada rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Jadi kita ulang balik. Jadi cerita dia dah sempat berapa, muafiq ni berapa? 20 juz saat. Tapi adalah masalah dia sebab apa dia lambat. Yang tu nanti ada masalah lagi. Sebab apa? Sebab dia terlupa apa dan sebagainya. Jadi dia kena wajib sebelum rukuk itu, dia kena habis baca Al-Fatihah. Faham itu? Selagi imam tu tak bangun daripada sujud yang kedua. Tu tahap dia. 3 rukun yang panjang tu sebelum imam bangun sujud yang kedua. Sama ada nak duduk tahiyat akhir ataupun nak qiyam. Jadi yang makmum ni kena habis surah Fatihah dia. Kena habis. Tak apa, nanti kita ada satu-satu sini. Tu cara contoh umum. Nanti kita masuk khusus pula. Okey, lepas tu jadi untuk orang dekat sini dia ada 2 pilihan. Sekejap saya baca dulu. Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua untuk membaca Al-Fatihah, maka makmum berkenaan masih berada qiyam yang pertama sebelum habis lagi bacaan Fatihahnya, atau imam sudah berada tasyahud akhir sedangkan ia masih lagi qiyam yang pertama dan Fatihahnya belum selesai. Hukum makmum itu demikian, batal sembahyangnya kecuali ia membuat 2 pilihan segera semasa imam hendak berpindah kepada rukun yang keempat itu. Okey. Dia masalah macam ni. Jadi okey, dah baca ni apa? Angkat takbir sama-sama kan? Imam pun dah baca dah baca Al-Fatihah, dah baca surah, tapi bila imam rukuk, Haji rukuk, dia lupa, baru nak baca. Contoh. Jadi makmum kena perhabiskan. Kalau dia lambatlah. Lepas tu Haji dah sujud yang kedua. Sujud terus. Ni sujud yang kedua. Jadi apabila bangun saja sujud kedua tu, dia contoh bangun, dia batal. Okey, tak apa je. Haji duduk tahiyat akhir.
Okey. Tak apa. Jadi itu 3 rukun. Jadi kalau haji bangun daripada sujud yang kedua tu dia masih tegak, maka hukum dia batal. Untuk siapa? Makmum apa? Makmum muwafiq. Muwafiq tu apa dia? Sempat 27. Okey. Jadi cuba haji sujud. Ni sujud yang kedua ni. Sama ada haji bangun nak qiyam ataupun haji bangun nak tahiyat akhir. Jadi tak apa je. Okey, bangun. Nak tunjuk contoh. Okey. Tak apa, bangun je. Okey, jadi yang imam bangun daripada sujud tadi tu, jadi sebelum bangun makmum ada 2 pilihan. Yang pertama, dia pun terus sujud. Faham tak? Sebab dia tak habis Al-Fatihah, makmum tu sujud ikut, tapi kena tambah 1 rakaat. Faham tak? Lain sekali. Terus sujud dulu. Contoh haji sujud. Ni sujud yang kedua ni. Jadi makmum ada 2 pilihan. Ni makmum muwafiq ni. Dia kalau dia ikut tak sempat lagi habis baca Al-Fatihah. Jadi terus pilihan yang pertama terus sujud. Maka dia kena tambah lagi 1 rakaat. Okey. Imam. Okey, haji sujud lagi. Sujud lagi. Okey. Yang kedua, dia ada pilihan dia niat mufarakah. Jadi mufarakah dia sembahyang macam biasalah. Dia dah tak ikut imam dah. Haji bangun ke ataupun tahiyat akhir ke, maka dia niat mufarakah, maka dia terus sembahyang dia seorang-seorang. Faham tak? Berpisah lah. Berpisah. Jadi ada 2 pilihan. Ni untuk orang yang lambat. Dia muwafiq tapi dia lambat. Maka sujud yang kedua tu dia ada pilihan. Sebelum imam bangun tu batal lah. Imam bangun saja, duduk tawarruk ataupun dia nak terus bangun tu batal. Faham tak? Jadi imam sujud yang kedua dia duduk atas lagi. Kalau imam bangun maka batal. Tapi sebelum imam bangun dia boleh buat 2 pilihan. Sama ada pertama nak sujud terus, dia tambah 1 rakaat, ataupun yang kedua dia niat mufarakah. Jadi dia habiskanlah. Faham tak? Okey. Kalau nak ayat ni dia belit-belit sikit. Jadi tu. Jadi makmum ada 2 pilihan. Kalau dia tak sempat habis Al-Fatihah, sebab imam dah sujud untuk apa? Kali yang kedua. Okey. Sekarang ni baru kita masuk masalah pertama. Jadi dia semua ada 8 masalah disepakati oleh imam. Mana kata tak ada khilaf. 8 masalah ni. Kalau kita jadi macam tu, kita kena ikut yang tu. Yang kedua, ada 4 masalah yang tidak disepakati. Jadi kita boleh ikut yang mana satu. Okey, sekarang ni berkenaan dengan muwafiq, 8 masalah yang selalu kita lakukan. Tak hari ni kita belajar. Jadi saya tunjuk praktikal lah. Jadi kalau kita baca ni macam panjang. Jadi praktikal ni senang sikit dapat. Kalau tak faham tanya je, kita boleh ulang ni sekali. Imam dah sujud. Sebab kalau dia bangun tak ada dah. Batal terus. Waktu imam sujud tu, dia dah, kalau nak Fatihah pun baru ayat 2 ayat 3, maka dia ada pilihan tu je. Sama ada dia nak sujud terus tambah 1 rakaat, ataupun dia niat mufarakah. Dia mufarakah, habislah. Dia baca sampai habis, lepas tu dia rukuk, jadi imam sembahyang sendiri, dia pun sendiri. Okey. Jadi kita nak tengok masalah yang pertama. Masalah yang pertama ni muwafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada mereka yang tertinggal 3 rukun daripada imam. Itu ialah lambat bacaannya kerana tabiat kejadiannya. Dekat situ dia ada 2 masalah. Yang pertama, dia baca lambat tu memang tabiat dia. Yang kedua, dia was-was. Jadi yang pertama tu, contoh Haji, okey, jadi imam tak boleh jadi imam, ni makmum. Okey. Jadi makmum ni tabiat dia memang lambat.
Sebab apa? Dia mungkin ada sindrom ke, dia ada apa, bukan cakap dia baca, dia cakap dengan orang pun dia lambat juga. Kamu ni daripada mana, contoh dia cakap je pun lambat. Datanglah sini, dekat sini, contoh. Kalau kita kata datanglah sini, untuk sini, dia memang lambat. Kalau dia boleh baca Al-Fatihah pun Bismillahirrahmanirrahim, contoh, memang lambat. Tabiat dia asal, bukan buat-buat, ni asal. Maka dia tinggal pun dimaafkan. Lepas tu lagi satu, was-was. Was-was ni ialah apa dia? Dia baca-baca, ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia was-was. Sebab was-was tu dia tak termasuk daripada tabiat. Jadi kalau orang yang was-was tu, maka dia apa? Dia kena habiskan juga sebelum habis 3 rukun tu. Dia maafkan jadi 3 rukun tu. Jadi memang orang tu was-was. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, alhamdulillah. Contoh, dia was-was, maka dia kena habis juga. Sebab apa? Dia muafiq. Apa dia muafiq? Sempat dengan imam 27. Okey. Itu masalah pertama. Lepas tu masalah kedua, iaitu orang muafiq yang syak sebelum ia rukuk dan sesudah imamnya rukuk adalah ia sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Ni masalah kedua. Masalah kedua ialah orang tu muafiq, tapi imam dah rukuk. Contoh, imam rukuk, ni tengah ni. Lepas tu tiba-tiba dia syak, aku baca ke tak baca? Okey, tak apa je dah. Waktu imam rukuk, jadi makmum tu syak, aku baca ke tak baca? Mungkin dia dengar tadi suara imam sedap apa semua, dia pun ikut rentak. Lepas tu aku baca ke tak baca? Jadi walaupun imam dah rukuk, dia syak, dia wajib baca habis. Tu yang kedua. Imam dah rukuk dah, dia ada syak, aku baca ke tak baca? Kena baca habis. Dan dimaafkan untuk apa? Tinggal 3 rukun. Kalau rukun keempat tu bangun daripada sujud kedua, batal lah. Tu masalah yang kedua. Kena habis sebelum 3 rukun lah. Habis sebelum 3 rukun. Sebelum imam bangun, dia kena habis. Dia wajib baca habis. Kalau ada syak, wajib baca habis. Kalau muafiq. Kalau masbuk, habis ke tak habis, tu dia boleh turut ikut imam lah, tu tak ada masalah. Ni muafiq, dia ada syak, walaupun imam dah rukuk, dia kena perhabis. Muafiq ni maknanya dia tak payah tambah rakaat. Ya? Kalau dia habis, dia tak payah tambah rakaat lah kan? Dia kena habis sebelum 3 ni. 3 rukun. Macam tadilah, Haji dia dah rukuk, Haji bangun, dia teruslah. Dia tak lagi 3. Lepas tu nanti dia bangun balik, Haji sebelum bangun yang kali kedua tu. Tu nak kata 3 rukun tu. 3 rukun, ingat, yang rukun panjang. Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Tu 3. Jangan lebih sujud yang kedua tu. Jadi kalau imam rukuk tu dia ada syak, maka dia wajib kena baca. Tu untuk makmum. Mungkin tadi dia dia dengar suara sedap dan sebagainya, tiba-tiba dah rukuk lah. Aku baca ke tak baca? Aku baca tak baca tu kena baca. Syak saja kena baca. Tu masalah yang kedua. Okey, masalah yang ketiga. Seorang muafiq yang lupa membaca surah Al-Fatihah sehingga imamnya rukuk, tetapi yang ketiga kan? Okay. Seorang muafiq yang juga membaca surah Al-Fatihah sehingga imam rukuk, tetapi makmum berkenaan belum rukuk. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Al-Fatihah. Makmum ini wajib membaca Al-Fatihah dan memaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukun. Yang ni tadi syak.
Yang ni memang dia tak baca tu. Jadi syak pun kena baca, tak baca langsung pun kena habis. Tak apa. Baca habis. Okey, tak apa. Okey, yang keempat kan. Seorang muwafiq. Muwafiq apa? Sempat 27. Kita ulang-ulang lagi bagi ingat. Seorang muwafiq yang syak, adakah dia telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Jadi dia ni baca ke belum lagi? Dia syak dalam diri dia. Sesudah imam dan ia berdiri telah melakukan rukuk. Dari sekali, seorang muwafiq yang syak, adakah ia telah membaca Al-Fatihah ataupun belum lagi? Jadi makmum ni dia baca ke belum lagi? Soalan itu. Sesudah imam. Makna kata imam pun rukuk, dia pun rukuk. Contoh, dia rukuk, makmum pun rukuk. Masa tu baru teringat, aku baca ke tak baca lagi? Okey, bangun. Soalan begitu. Jadi masalah dua-dua dah rukuk dah. Imam dah rukuk, yang makmum pun dah rukuk dah. Jadi makmum tu confuse dalam diri dia, aku baca ke belum lagi? Jadi makmum tak boleh kembali baca. Jadi makmum kena terus ikut imam, kena tambah lagi satu rakaat. Tiba-tiba tak tahulah dia dengar imam baca sedap ke, Allahu Akbar, dia pun layan, Allahu Akbar. Bila dia masa rukuk tu baru dia ingat syak, ada syak dalam dia. Baca ke tak baca? Jadi kalau ada rasa syak, sebab lupa lain cerita pula, ni syak. Lupa imam tak baca langsung, ni dia syak dalam dia, maka dia ikut imam sampai habis, dia kena tambah lagi satu. Tu masa rukuk dia syak. Hanya pada rukuk sajalah, tidak termasuk masa antara dua sujud tu baru teringat macam mana? Dia dah lepas daripada tu, dia tak boleh kembali. Kena tambah jugalah. Kena tambah juga. Sebab dia dah start daripada rukuk tu, dah tak boleh kembali dah. Tak boleh U-turn. Jadi waktu sujud dia ingat. Contoh waktu sujud dia ingat. Imam kata waktu sujud dia ingat, dia pun kena tambah juga. Dia bermula daripada rukuk. Tu bermula dia. Sama ada sujud yang pertama ke, duduk tahiyat awal ke dan sebagainya, memang kena tambah. Okey. Yang ke 5. Orang muwafiq yang syak sesudah ia rukuk, sedangkan imam belum lagi rukuk, iaitu syak adakah ia sudah membaca Al-Fatihah ataupun belum. Hukumnya wajib ia kembali qiyam dan membaca Al-Fatihah, dan ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Ini contoh. Contoh kalau yang ni pun macam berlaku dekat orang perempuan ataupun makmum tu tak nampak imam, contoh. Jadi makmum rukuk dulu. Kadang-kala dia tengah khusyuk sembahyang pejam mata ke, ada orang angkat takbir, Allahu Akbar, dia ingat imam angkat takbir, jadi dia rukuk dulu. Jadi kes dia makmum terrukuk dulu. Cuba makmum rukuk dulu, imam tak rukuk lagi. Kadang-kala berlakulah macam dekat orang perempuan, dia ada tirai apa. Ni contoh. Tapi jangan berlakulah. Tapi ada juga makmum terrukuk dulu daripada imam, tapi masa rukuk tu dia apa? Dia ada syak. Sama ada aku baca tak baca lagi, imam tak rukuk lagi, jadi dia wajib qiyam, baca Al-Fatihah sampai habis, dan dimaafkan 3 rukun tadi. Dia rukun muwafiq. Jadi ni berlakulah macam tak nampak ke, kadang sama juga. Kita ni kadang-kadang terdahulu daripada imam. Kalau tu tak ada masalah. Terdahulu daripada imam. Kadang-kadang apa, orang kat sebelah kita, kita khusyuk sembahyang apa, Allahu Akbar, dia pun angkat takbir, kita ingat imam yang cakap tu, kita pun rukuk terus. Tu selalu berlaku juga. Contoh, dia kalau berkenaan dengan tercakap, terbuat, tu tak ada masalah. Seperti contoh, kita tengah sembahyang, tiba-tiba kucing jatuh.
berdebar, rasa terkejut. Sebab kalau sembahyang dia tidak boleh keluar huruf, 2 huruf, tak boleh. Sama ada faham ataupun tidak faham. 1 huruf pun tak boleh. Contoh, kalau dalam bahasa Arab dia sebut apa? Qi. Qi maksud kata pelihara. Wa qina azabannar. Jadi fi'il amar dia kalau buang semua tu jadi sebut qi. Qi tu maksud pelihara. Maka batal solat dia. Ataupun tak ada maksud, tiba-tiba sebut qi je, batal solat dia. Sebab apa? Dia tidak boleh keluar daripada mulut 1 huruf. Kecuali dia nak tegur imam. Tegur imam pun ada cara dia juga. Jadi tegur imam boleh guna perkataan zikir subhanallah. Tapi kena niat dia apa? Dia zikir. Kalau dia tak niat zikir, batal. Dia kena niat zikir. Kalau dia nak tegur tu tak, niat nak tegur tu dengan kita sebut tu niat zikir. Kita sebut tu memang kita nak tegur dia, tapi niat zikir. Tengok apa, imam terlupa kunut ke apa ke, contoh. Tiba-tiba terus sujud tak rukuk ke, dan sebagainya. Tapi itu masalah lain lah. Ni nak cerita kalau kita nak tegur imam, kita yang lafaz subhanallah tu kita kena niat zikir. Kalau kita tidak niat zikir, akan batal solat. Dan itu untuk lelaki saja. Sebab ada separuh berkenaan dengan solat itu, dia lelaki dengan perempuan tak sama. Sama juga, angkat takbir, letak tangan. Kalau perempuan tu apa? Dia kena rapat. Kalau lelaki renggang. Begitu juga waktu sujud. Sama juga kalau kita angkat takbir ni, mazhab Syafi'i ialah tapak tangan kena menghadap kiblat, jadi bertentangan dengan telinga. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau perempuan dia kena rapat. Sama juga dengan sujud. Itu bahagian lain lah. Okey. Kita nak sambung bahagian ni. Kemudian yang keenam. Orang muafik, bukan munafik, muafik. Orang muafik yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca istiftah. Ni ada orang gitu. Padahal istiftah tu sunat hayat. Jadi kalau tak baca pun tak perlu kena sujud sahwi dan sebagainya. Kalau sunat ab'ad kena sujud sahwi, seperti duduk tahiyat awal ataupun kunut. Yang tu mazhab kita kena sujud sahwi. Yang ni sunat yang tak payah kena sujud sahwi. Di antaranya ialah takbir. Kalau tak angkat pun dia sunat. Tapi tak kena sujud sahwi. Ataupun baca doa iftitah. Jadi dia tahu dah imam macam tu, dia nak lebih pada sunat. Orang dah nak sibuk sembahyang semua, jari imam nak rukuk, dia pun tak habis-habis dengan iftitah dia. Dia nak sembahyang jemaah, lepas tu kemudian pula baca lambat, nak baca iftitah lagi. Jadi bila dia baca iftitah tu tak habis iftitah, lepas tu ataupun dia dia baru baca bismillah, imam dah rukuk. Makna kata dia pun kena perhabis juga hukum dia. Ni bacaan orang baca iftitah. Yang tu tak ada masalah sangat. Jadi kalau kita tengok imam tu dah habis Al-Fatihah dah, kita masuk lambat. Kita masuk lambat tu pun sempat juga. Yang penting sempat 27 tu. Contoh imam baca surah Jadah. Tapi baca pun nak kat ujung-ujung dah. Jumaat contoh. Jadi dia masuk. Apabila dia masuk tu, dia pun nak baca iftitah juga. Contoh. Dia baca pun lambat. Inna solati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi rabbil alamin, sampai habis tu. Jadi imam dah rukuk. Sama ada dia tak habis ataupun dia baru baca sikit Al-Fatihah, dia pun kena perhabis juga. Itu tak ada masalah. Kemudian yang ketujuh, orang muafik yang sedang menunggu saktah imamnya, yakni belum memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat dan bercadang membaca Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah terus rukuk tanpa membaca mana-mana surah.
Dengan itu makmum berkenaan tidak sempat membaca Al-Fatihah, hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam dan wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah. Ya. Okey. Jadi, contoh haji imam. Haji bacalah Al-Fatihah. Jadi makmum dekat sini, ni di antara sunat untuk makmum membaca Al-Fatihah selepas imam membaca Al-Fatihah. Itu sunat. Jadi kalau dia nak baca sekali pun tak ada masalah. Tetapi sunatnya imam baca Al-Fatihah, selepas tu baru makmum baca. Jadi dan sunat bagi imam di antara tengah-tengah tu duduk diam sekejap. Tu macam nak bagi laluan lah. Sunat begitu. Tapi imam ni dia baca apa? Waladdallin amin, tu rukuk. Mana kata baca tu rukuk. Padahal makmum ni apa dia? Nak baca lepas imam baca ni Al-Fatihah. Tetapi imam baca Al-Fatihah tu rukuk. Sebab apa? Surah tak wajib. Kena faham tu. Yang wajib Al-Fatihah, tu rukun. Jadi tiba-tiba imam terus rukuk, maka makmum pun samalah. Kenapa? Kena baca sampai habis. Dimaafkan untuk 3 rukun. Kalau terlepas rukun 3 tu boleh lagi lah. Ya, macam mana? Kira makmum tu baca lambat Fatihah. Dia dimaafkan tu maksudnya sampai 3 rukun tu lah. Sampai 3 rukun. Dia melainkan yang dimaafkan macam dia tak kira pejam mata tu ialah memang tabiat orang tu lama. Dia tabiat dia memang lama. Yang tu dia panggil nadir. Nadir ni jarang-jarang. Dalam hukum an-nadiru adamun. Makna kata kalau yang jarang-jarang tu dinisbahkan tak ada. Seolah begitu. Itu dalam hukum fiqh. Jadi kalau orang yang memang tabiat dia lambat tu orang tak ambil kira dah. Dia memang tabiat. Tetapi kalau was-was kena kira. Orang yang was-was kena kira. Dia was-was angkat takbir ke, dia was-was baca ke, yang tu kena kira. Jadi dia was-was baca, lepas baca ayat 2 ulang balik ayat 1. Dia rasa macam tak baca lagi, dah baca ayat 5 ulang balik ayat 2. Contoh, dia was-was. Yang tu dia kena perhabis juga. Dan yang terakhir, elok yang terakhir ni, orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya untuk mendapatkan sunat dan bercadang akan membaca surah Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila selesai membaca Al-Fatihah dibaca surah yang pendek menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya sedangkan imam sudah rukuk atau sujud. Hukumnya dimaafkan ketinggalan rukun daripada imamnya. Yang ni pun sama macam tadi juga. Yang tadi imam tiba-tiba baca. Ni waktu maghrib ni baca punya sedap lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum amin, Allahu akbar. Itu yang ketujuh. Jadi dah cengang. Jadi sama juga, tapi dia baca surah pendek. Dia baca inna a'taina ke, contoh. Yang orang makmum tu dah memang lambat dah, tak ada lambat sangat, dia biasa lambat dia. Kalau dia baca tu dalam 30 saat, 40 saat macam tu. Tapi tiba-tiba amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar. Yang tu baru sempat ayat 2 ayat 3 je. Contoh. Tambah pula yang baca bismillahirrahmanirrahim. Tu mungkin 30 saat ke atas tu. Padahal dia duduk dah lama dah. Sebab apa? Dia nak ambil pahala sunat lepas imam baca Al-Fatihah. Baru nak baca, tu sunat. Tapi kalau orang lambat tu, kalau rasa diri kita lambat tu, tak perlulah ambil perkara sunat. Jadi kita baca sebab apa? Sebab takut terlupa, sebab takut syak apa semua. Jadi masalah lain pula. Kita kadang-kadang kalau terlepas tu,
kita pun segan nak tambah lagi 1 rakaat. Tiba-tiba sembahyang ramai ni, jemaah kiri kanan kita sebagai contoh. Kadang kita baca ada syak wajib kena ganti. Apabila sudah rukuk, imam rukuk, dia pun rukuk, wajib kena ganti 1 rakaat. Tapi kita pun segan juga. Sebab apa? Kiri kanan, kau baca angkat takbir sekali aku, tapi tiba-tiba tambah lagi. Jadi berdebat pula kat situ, tak habis-habis. Kau rasa tambah ni orang 4 rakaat, kau kenapa 5 rakaat? Tak, tadi tak kira. Tadi aku tengok kau rakaat sekali, kau kan angkat takbir dengan aku. Dah panjang cerita pula. Ustaz tu bagi tahu ni. Sudah. Jadi nak bagi kita, kalau yang rasa baca lambat tu, maka apa? Maka kita tak perlu tunggu imam habis, kita baca terus. Sama juga. Sebab apa? Itu perkara sunat yang tak perlu apa? Tak perlu kita sujud sahwi. Tak baca iftitah pun tak apa. Yang penting tak ada takut kita apa? Takut kita jadi syak. Tapi kalau orang dah yakin, tu lain cerita lah. Ni takut orang-orang dah berumur apa semua tu, kadang-kadang dia lambat. Okay. Terima kasih. Ada satu soalan je. Ya. Sebab dia keluar walaupun satu. Keluar. Tetapi itu dengan sengaja. Selagi kita boleh tahan. Kalau kita batuk apa semua tu, yang tu dia tak ada masalah, dia kira darurat. Dia sekarang ni macam ni. Kalau masalah apa? Masalah bercakap di dalam solat. Sikit je ambil masa. Sepatutnya dah habis lah. Sikit je 2 minit. Jadi masalah bacaan dalam solat, kalau tersengaja, dia tak ada masalah. Faham tak? Kalau tersengaja, dia yang jadi masalah itu apabila apa? Kita sebut walaupun satu huruf. Termasuk tadi kita sebab apa? Nak betul. Rasa apa? Rasa tekak gatal apa semua dan sebagainya. Ham tu dah berapa huruf? HEM. Contoh. Dia satu huruf pun dah apa? Dah batal dah. Tetapi melainkan benda yang kita tidak boleh tahan, yang tu dia tak ada masalah. Daripada mula kita angkat takbir tu, kita duk batuk tok sampai tayat akhir, tak ada masalah. Yang masalahnya apabila keluar suara. Sama juga orang duk lari, kena apa? Kena ligan dengan anjing. Tiba-tiba datang masjid sembahyang. Apabila sembahyang, jadi dia mengah-mengah, nafas dia tu kuat. Mengah, keluar kat mulut, keluar. Tu pun keluar huruf. Jadi dia kena tunggu dulu bagi stabil baru solat. Tu berkenaan dengan suara. Sama juga dengan pergerakan. Apabila kalau kita sujud, sujud tiba-tiba ada paku, ada duri ke, kadang entah siapa datang buat pasir ke. Kalau kita ni, sebab sujud sekali, dia tidak boleh sujud 3 kali. Sujud pertama, sujud kedua, dia tak ada sujud ketiga. Tapi kalau kita angkat bangun, dikira sujud ketiga, kecuali benda tu apa? Dia ada kecuali juga. Jadi apabila kita, kepala kita tu tiba-tiba ada duri, jadi kita sengitkan sini. Kalau kita angkat banyak, dia masuk pula banyak dengan sikit. Masalah banyak dengan sikit ialah apabila lebih daripada 3 kali. Sebagai contohnya okey, depan kosong. Depan kosong. Jadi pergerakan banyak tu tidak boleh lebih daripada 3 kali. Jadi kita langkah pertama, contoh imam batal ke, ataupun soh tu tiba-tiba orang keluar ke, kita nak ke depan, ataupun kita nak elak daripada kucing ke apa ke. Jadi langkah yang pertama tak batal, langkah yang kedua tak batal, langkah yang ketiga bermaksud turut-turut macam ni, 1, 2, 3 batal. Tapi kalau kita nak jarak 1, 2, berhenti jap, 1, 2, tu tak batal. Tetapi kalau gerak yang banyak, jadi duk fikir nak pergi kat depan tu apa? Macam apa? Macam payah sangat agak gerak, dia lompat, pong, batal. Duk tengok hantu Cina tu, dia pun duk lompat-lompat, yang tu batal. Yang tu masalah pergerakan. Begitu juga kalau masalah kita nak sebut. Jadi kalau orang perempuan tu
dia nak tegur, nak apa dan sebagainya. Contoh kadang-kadang kawan kita, dia tertidur, dia terlelap ke apa saja, kita nak tegur. Kalau lelaki itu dengan niat apa? Dengan niat zikir. Perkataan tu dengan niat zikir. Macam tiba-tiba ada orang buta, jalan depan tu ada longkang ataupun ada lubang. Jadi kita niat zikir subhanallah. Jadi macam dia pun boleh teragak-agak. Benda yang berbahaya sebagai contoh. Depan ada lubang, orang buta ketak jalan. Lepas tu kita duduk sembahyang sini, kita nampak takut dia bahaya. Jadi kita niat untuk zikir subhanallah. Ada jemaah tanya, dia kata apa? Ustaz, apabila imam bagi salam tu, jemaah jawab salam. Imam jawab apa? Salam yang pertama. Salam yang pertama tu rukun. Jadi sebelum salam pertama tu tak boleh nak kata perkataan apa. Lepas salam pertama tu bolehlah, sebab salam kedua jadi sunat hayat. Kena ingat tu. Yang wajib dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam apa? Salam yang pertama. Salam yang pertama tu ialah salam yang pertama tu rukun, salam kedua sunat hayat. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia waalaikumsalam warahmatullahi. Dia pula jawab salam. Sebab dah terbiasa. Contoh, selalu assalamualaikum, jawab salam. Contoh hari tu entah macam mana dia sembahyang, otak dia khayal, tak tahulah pergi mana, planet mana, tiba-tiba imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ingat ceramah, dia pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau dia tak bagi salam lagi, batal solat dia. Walaupun kataan itu kataan bahasa Arab, tetapi dia dah lepas daripada salam yang kedua, maka itu tidak batal. Tu kena faham berkenaan dengan huruf ataupun percakapan dalam solat. Ya. Tu terkejut. Dia terkejut tak ada apa. Tu dah cakap tadi, kalau terkejut tak ada apa. Yang ni keluar. Kadang-kadang daripada diri kita, macam tadi nafas tadilah, duk kena kerja dengan anjing, nak dapat pahala dengan imam ni, masuk juga. Tu pun sebab dia satu huruf pun sudah batal. Bahkan kalau lebih daripada satu huruf. Sama ada faham ataupun tidak faham. Tu kaedah dia. Kalau kita nak bersin, ni kena bayang bersin, tahan, biasa tahan. Kalau boleh, tak boleh kena. Tu tak ada masalah. Yang tu sebab dia kira daurat macam batuk tadi. Tapi janganlah lepas alhamdulillah, batal. Sebab kita tak ada bersin, alhamdulillah kan. Sebut alhamdulillah, batal. Sebab tu dalam solat tak boleh baca bismillah. Bismillah tu semua perkara ialah sunat apabila suatu perkara itu buat baik berdasarkan hadis Nabi SAW. Kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Barang siapa yang bermula satu perkara yang baik itu tidak dimulakan dengan bismillah, kurang berkat. Tapi bukan dalam solat. Dalam solat tak boleh. Walaupun kita sebut bismillah tanpa niat nak tegur apa, batal solat kita. Tu kena faham. Dia sebab perkataan yang kita boleh keluar ialah zikir tadi dengan niat kita nak tegur. Tapi kalau untuk perempuan, kalau nak tegur apa dan sebagainya, sebagai contoh dalam sembahyang, kalau lelaki dia boleh sebut kuat, kalau perempuan dia sekadar tepuk tangan. Tu hukum untuk bagi perempuan. Panjanglah cerita tu. InsyaAllah ada. Kalau niat nak tegur batal. Niat nak tegur batal. Tolong imam sambung baca Al-Quran batal juga. Tak ada, sebab kalau niat nak tegur tadi tu, baca Al-Quran imam. ya. Dia sama juga dengan tadi, nak tegur imam, yang tu kena niat lah benda tu. Untuk zikir Walaupun baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dia kena niat tu. Dia apa, kalau tak ada niat tu, pakai tegur macam tu, maka dia termasuk apa, kata luar daripada solat.
Kalau kita tegur subhanallah tu dengan kita niat, itu termasuk solat. Padahal beza tu niat je. Tegur juga. Ada kadang 2-3 orang tegur. Contoh, imam tersalah, 3 orang tegur, 2 orang niat, seorang tak niat. Yang tak niat tu batal. Jadi nak tegur tu pun dia kena niat juga. Sebab sekarang ni kita sembahyang, kita fokus niat kita pada awal lagi untuk solat, bukan niat untuk nak tegur orang. Tapi kalau kita niat nak tegur itu dengan niat zikir, itu tak ada masalah. Boleh dengan syarak. Ni masalah hukum syarak. Jelas? Okey, jadi masa pun mencuburi kita. Jadi cukup sekadar tu, insya-Allah nanti akan datang nanti kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina wa tul 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika wa zakina ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.